Jadi tular video solat hari raya, tapi warga asing dia keluar awal. Jadi ada yang marah lah, ada yang kata mengganggu. Tapi cuma saya tertarik dengan satu komen, Muhammad dia kata ada yang nak pergi kerja, ada yang dapat solat lepas tu kena terus pergi kerja dan sebagainya, dan mengatakan dengan khutbah kan sunat. Jadi saya pun pelik juga keadaan ni. Jadi saya punya pandangan, sebenarnya benda ni simple aja kan. Kita tak perlu nak bergaduh pun. Contoh kalau kita cakap khutbah tu dengar sunat, bro, solat raya tu pun sunat. Jadi kalau kita raya, dan sebenarnya kalau ada orang yang tak mampu, dia kata time solat raya tu sebenarnya dia memang kerja. Sebenarnya kita kena utamakan kerja kita, sebab kerja kita itu adalah amanah. Itu lagi utama. Dan kita sebenarnya boleh buat sendiri solat raya tu. Sekiranya kita memang ada kerja, ada tugasan macam abang-abang yang driver lori apa sebagainya, bawa bas sebagainya, dia sibuk, boleh buat sendiri solat raya. Walaupun tak bersama di masjid pun tak apa. Jadi bila isu keluar awal, dia lepas solat je terus nak keluar tu pula berpusu ramai-ramai kan. Orang nak dengar khutbah tapi dia sampai panjang-panjang macam kita tengok dalam video tu lah. Kena ramai. Jadi saya kata, kalau kita daripada awal kita tahu yang kita ni nak solat aja, kita tak nak dengar khutbah, kita memang lepas solat kita nak gerak terus, kenapa tak solat kat luar-luar? Kenapa tak solat jauh-jauh ke belakang sikit kan? Lepas tu gerak keluar dan sebagainya. Macam saya pun memang saya tahu, saya lepas dengar khutbah tu saya nak terus gerak. Saya tak ada nak salam ramai-ramai ke apa. Saya tahu sebab saya nak ke tempat lain dan sebagainya. Jadi saya solat dekat belakang, selesai masalah. Walaupun kita dengar khutbah pun kita buat macam tu. Apatah lagi kalau kita memang dah niat awal-awal, kita tak nak dengar khutbah sebab aku nak pergi kerja ni, aku nak pergi dan sebagainya. Jadi sebab tu antara yang diutamakan dalam agama ni adalah kita kena pentingkan orang lain juga. Kita dah tahu dah orang yang datang ramai-ramai tu nak dengar khutbah, kita pun busu-busu. Tapi warga asing kita tak tahu macam ada juga yang backup, dan saya faham ada juga yang backup mewakili orang kita tapi bekerja. Tapi kita kena pandai-pandai lah mengikut keadaan semasa. Dan kemudian warga asing ni pula memang mencabar lah bagi kita, orang kita, kebiasaan orang kita kan. Sebab tu kita tengok dalam agama kita, antara kepentingan ni adalah menjaga bau. Ini minta maaf kita cakap antaranya adalah menjaga bau. Sebab tu kita tengok warga asing ni kadang-kadang ada seorang dia cukup pun dah mengekalkan satu bau di dalam lift. Jadi bayangkan kalau dia berkumpulan, bau dia tu memang padat lah. Jadi tapi nak buat macam mana, kita punya perbezaan budaya, perbezaan culture. Jadi kita kena banyak sabar lah. Jadi saya bukanlah tak menyokong yang mengatakan orang yang tak dapat nak solat raya, tak dapat nak dengar khutbah semua. Dua-dua benda sunat. Solat sunat raya sunat, solat khutbah pun sunat. Sebenarnya kalau mudah saya cakap, dah tahu nak keluar awal, duduk belakang-belakang, senang. Jangan ganggu orang yang di depan. Ini kita dah tahu kita nak keluar, kita pergi masuk sampai dekat soft nombor 2, nombor 1 kita duduk. Lepas tu orang dah naik khutbah, kita sibuk nak keluar, nak beratur sepanjang-panjangnya. Jadi ada tak anda punya cerita berkaitan dengan semasa solat hari raya? Ada tak kisah-kisah anda? Tolong tuliskan kat ruang komen. InsyaAllah kita boleh share, kita tengok apa isu-isu semasa berkaitan dengan solat raya ni. Mana tahu ada tambah baik yang kita boleh buat, kita boleh cadangkan, kita boleh. Beberapa hari lalu, ada seorang orang awam ini yang berkongsi video mengenai warga asing yang terus sahaja meninggalkan saf selepas selesainya solat sunat Aidilfitri tanpa menunggu selesainya khutbah hari raya terlebih dahulu. Perkongsian itu turut menarik perhatian seorang ustaz ini yang berkongsi video pencerahannya mengenai isu warga asing ini melalui akaun TikTok Muhammad Al-Abrar. Beliau bukan sahaja memberi pencerahan daripada segi hukum agama tentang meninggalkan khutbah hari raya. Beliau juga memetik mengenai bau-bauan yang ditinggalkan oleh warga asing ini yang mengganggu jemaah lain. Namun videonya telah dikecam oleh segelintir Melayu yang menyebelahi warga asing, membabi buta tanpa mempedulikan soal hukum agama yang diberikan oleh ustaz ini. Sekali lagi, ustaz ini telah memaknai videonya dan memberi pencerahan mengenai videonya itu langsung tidak bermaksud untuk resis atau body shaming individu. Ustaz ini tetap mempertahankan pendiriannya mengenai isu tersebut, termasuk bauan-bauan warga asing bukanlah kepada warga asing sahaja, tetapi ditujukan kepada sesiapa sahaja yang ke masjid yang tidak menjaga kebersihan diri. Video tersebut turut menerima banyak komen daripada warganet, majoritinya bersetuju dengan ustaz ini dan segelintir sahaja yang menjilat warga asing. Nak jadi yang terpaling bakap warga asing. Rakyat Malaysia cerita pasal padi haram, dia tuduh rakyat hina warga asing. La la la, tak kalah buta mata tu sampai tak nampak luar biasanya lombokan warga asing di bandar Kuala Dakau. Rakyat Malaysia antipati bukan bencikan warga asing di Cukima.
tegur berkaitan dengan warga asing yang keluar awal ketika khutbah raya tu, dan banyaklah komen-komen daripada masyarakat, daripada netizen dan sebagainya. Ada yang kecam dan ada yang sokong, ada yang suka, ada yang tak suka. Yang pertama saya nak beritahu, saya tak kisah pun, kena kecam tak kisah. Yang penting kita tahu kebenaran tu dekat mana. Baik, ada antaranya yang tak tahu fatwa tu apa, iaitu berkaitan dengan tidak mendengar khutbah selepas Idul Fitri, selepas solat raya, tak tahu ada fatwa yang mengatakan makruh. Jadi masyarakat kita, kepada pendakwa-pendakwa di luar sana, tugasan anda untuk menjelaskan kepada masyarakat, sangat banyak lagi tugasan anda, panjang lagi, jangan pernah berhenti, jangan pernah mengalah. Yang kedua, ada juga yang cakap kalau tak faham khutbah tu, mereka cakap warga asing ni tak faham kan bahasa Melayu kan, jadi baik keluar, la haula wala quwwata illa billah, daripada keluar buat apa-apa yang tak patut, pergi selfie kat luar masjid tu. Baik duduk dalam masjid, duduk dalam keadaan yang baik, dengar khutbah, menghormati orang yang dengar khutbah, tidak mengganggu boleh, jauh lagi baik. Ini salah satu kefahaman yang kita nak kena betulkan ni. Kemudian ada pula yang cakap jangan sibuk urusan orang. Jadi yang ni tak nak cerita lah, ini tu saya cakap pendakwah banyak kerja nak kena buat ni, nak menjelaskan kepada masyarakat ni. Kemudian ada juga yang kata saya resis dan sebagainya. Baik, sebenarnya kita bukan resis. Sebab mereka ni dia tak faham bila saya cakap dalam video tersebut ada berkaitan dengan bau, kita menyentuh tentang bau. Kebanyakan warga asing ni ada bau mereka ni, bau ni memang mencabar pada kita. Kalau dia masuk dalam lift, saya cakap bau dia ni boleh tertinggal dekat dalam lift tu, punyalah kita terganggu dengan bau tersebut. Jadi ada yang cakap saya menghina lah kan, jangan menghina orang Islam dan sebagainya. Kita bukan menghina, sekarang kita berbincangkan topik iaitu berkaitan dengan di masjid. Jadi kalau anda cakap saya menghina ataupun anda cakap tak puas hati lah dengan statement saya mengatakan bau-bau warga asing yang tidak menyenangkan, tapi sebenarnya kita bukan fokus pada warga asing saja. Sesiapa saja orang yang datang masjid perlu menjaga bau, menjaga bau badan, menjaga supaya tidak ada bau yang menyenangkan. Sebab tu antara dalam hadis Nabi SAW, contohnya dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, sesiapa yang makan daripada pohon ini, iaitu bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Jadi sampai tahap Nabi cakap sekiranya ada bau yang tak menyenangkan tu, jangan dekat dengan masjid. Apatah lagi duduk dekat masjid, solat dekat masjid. Jadi kemudian ada lagi hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, janganlah dia menyakiti kami dengan bau bawang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Jadi cerita ni tuan-tuan muslimin dah 1000 tahun lebih dah. Bukan saya yang tak suka dengan bau yang tak sedap ni, bukan saya yang kecam orang yang bau tak sedap. Dan jangan cakap saya menghina orang. Ada yang siap tahu hadis dan sebagainya, jangan menghina orang kan. Tak, kalau benda ni Nabi sendiri dah pesan dah berkaitan dengan bau ni, kita kena jaga bau. Jadi sebenarnya warga asing ni dia tak boleh nak bawa culture dia yang berbau tu datang ke negara kita. Bahkan benda ni dah lama sangat dah. Patutnya kita dah kena tahu dah. Kalau dia suka sangat pun bau-bau tersebut, nak datang masjid pastikan bau tu tak ada. Kena tahu bau apa yang sedap, pakailah oud ke minyak wangi yang elok-elok, ada kasturi ke, banyak minyak wangi lagi dalam yang dijual. Masjid pun kadang-kadang ada sediakan minyak wangi free, pakai lebih-lebih sikit supaya bau tu tak terkeluar hingga mengganggu. Dan bukanlah saja berkaitan dengan bau bawang saja, tapi apa-apa saja, bau tokin ke, bau kaki ke, bau badan ke, perlu menjaga. Seorang yang beragama Islam tu dia akan menjaga bau dia, adakah minyak wangi dan sebagainya. Jadi saya tak kisah pun masyarakat yang kecam ni apa sebagainya, sebab baguslah bila dia komen. Terus yang komen kecam pun tak apa, sebab bila ada yang tak bagus tu kita boleh ada peluang untuk menguraikan. Kalau tak, kita tak tahu pun masyarakat fikir macam ni, ada lagi orang fikir macam ni. Jangan sibuk hal orang. Jadi saya minta maaf kalau ada yang tak betul, tapi insya-Allah sama-sama kita akan betulkan. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada yang komen dan terima kasih kepada yang like. Tolong bantu sebarkan, dan kita bukan kecam sesiapa, tapi kita nak dapatkan yang terbaik, kita nak beribadah dalam keadaan yang terbaik.